أنزلناه في ليلة القدر. Qadr ujung dah gegak sikit lidah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ada roh gegak ujung lidah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Jadi kita dah baca dah tentang keistimewaan, kelebihan dia surah ini. Kita ajak anak kita ulang 2-3 kali, ambil satu ayat ulang 2-3 kali. Yang lambat sikit, budak-budak kita ulang-ulang, dia boleh insya-Allah. Dan surah ni pendek. Kita ulang-ulang balik, dia baca dalam solat, kita dapat pahala. Dia baca pun sikit, kita mati dalam kubur sampai pahala kepada kita Allah bagi. Jadi inna anzalna, semua kita maklumlah bahawa Quran ini turun pada Lailatul Qadar. Jadi kita dah ambil dah kelebihan dia. Lailatul Qadar ni satu malam kita ibadat sama dengan 1000 bulan. Satu malam kena jatuh pada malam Lailatul Qadar, ganjaran pahala sama dengan 1000 bulan. Bani Israel tangguh senjata lebih 70 tahun. Tapi umat Nabi SAW satu malam 1000 bulan pahala dia lebih daripada 1000 bulan. Kenapa? Kita alhamdulillah keistimewaan Allah bagi kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Umat Nabi pendek, Nabi pun 63 tahun. Umat dulu Nabi Allah Nuh 950 tahun saja berdakwah. 950 tahun. Jadi yang lagi-lagi tu lebih lagi lama, nak mati umur 300 tahun ikut cerita Israeliat. Masih muda lagi menengah ibu, anak mati muda. Kita umur mati cukup awal. Kita tengok bekas pelajar kita baru saja keluar universiti. Anak almarhum. Pelajar kita anak Cikgu Ghazali baru saja lepas hidup rumah kawan, ajal sampai ubah meninggal dunia. Jadi kita umur pendek tak apa, tapi pengisian dalam hidup betul. Yang besar, yang penting. Kemudian cerita pasal Lailatul Qadar, kelebihan Lailatul Qadar. Kemudian turunnya malaikat, maksud Jibril alaihi salatu wassalam. Mereka sonok turun malam Lailatul Qadar, tengok bagaimana manusia beribadat kepada Allah. Mereka pun nak tengok yang macam mana kelebihan. Mereka nak tengok dah sama-sama mereka beribadat. Tengok macam-macam, tengok di dunia ni. Ada yang menangis, ada yang sedih. Pun keampunan kepada Allah. Mereka sonok tengok bagaimana umat manusia, umat Nabi SAW malam Lailatul Qadar. Jadi mereka tahu dah cara mereka ibadat. Kemudian bila turun mai tengok layak umat Nabi SAW tengok macam-macam, ada yang baca, ada yang solat, ada yang merayu apa semua. Kemudian sianglah terbit fajar, barulah habis Lailatul Qadar. Jadi peluang ni bukan sekali seumur hidup, tapi selagi ada hayat di kandung badan dan kita dapat peluang ini. Ini peluang yang Allah kasih kepada umat Nabi. Kasih kepada Nabi dan kasih kepada kita umat Nabi. Walaupun umur pendek tapi pengisian hidup diberi peluang.
Satu malam dapat sama 1000 bulan, 40 tahun lebih. Alhamdulillah. Itu sikit lah. Kemudian untuk anak-anak kita, adibu auladakum. Kalau ada cucu, cucu. Adibu auladakum, asuhlah, didiklah anak-anak kamu. Ala salasi khasal, selalu saya ulang. Mengenai 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum wa ahli baiti. Kenalkan Nabi, kasihkan Nabi. Dan kenal keluarga Nabi. Supaya tidak berlaku yang kita tengok heboh-heboh kat Indonesia. Dia boleh kata siapa yang lebih hebat. Maka Muhammad yang mulia itu. Nabi Muhammad yang mulia. Sebenarnya dia tak tahu. Inilah orang rumah cukup berat. Tanggungjawab ibu bapa. Segalanya terabai. Kalau zaman dulu, orang dulu dia sibuk, dia hantar anak kepada Tok Guru, aku serah anakku kepada kamu untuk kamu didik baca Quran. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dia habaq kat guru. Sebab dia sibuk, dia ajak juga, tapi bagi guru kat guru, ajarlah dia. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi tak berlaku macam tu. Hari ini Islam banyaknya kebelakangan ini, kerana tak dijaga daripada awal, akhirnya nama pada kad pengenalan. Islam dalam kad pengenalan. Tapi lah realiti hidup menjadi liberal dan lain lagi yang macam mana kita maklum. Jadi tanggungjawab kita adalah anak kamu, asuhlah anak kamu. Bila ada anak, ada cucu. Mengenai 3 perkara, kasihkan Nabi SAW, kasihkan keluarga Nabi SAW. Dan watilawatil Quran. Dan ajak Quran. Sebab itu, ajak Quran, Nabi bagi lagi rangsangan. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang mengajar dan belajar Al-Quran. Sibuk macam mana kena ambil peluang ini. Nabi sebut orang yang terbaik. Bukan manusia sebut. Ini Nabi yang datang, yang maklumat ini, berita ini semua daripada Allah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik ialah yang mengajar dan belajar. Kita tak boleh dulu, kita tak sempat. Kita mengajar zaman dulu, kalau zaman anak, Quran ada 2 buah pembayar, 1 rumah, sebuah. Pun tak tahan, takut bakal main koyak. Mengaji bergila. Tapi kalau ada kesungguhan, Allah bagi. Kita pun ni ada peluang sekarang, kemudahan asas semua ada. Cuma ibu dan ayah lah yang bertanggungjawab, yang Nabi sebut tadi, auladakum. Asuhlah, didiklah anak-anak kamu. Yang menghabis apa dia, didik apa? Tilawah Al-Quran. Paling kurang mengajar Quran. Kalau dia tak tahu apa-apa, kemudian diberi pahala besar. Orang yang terbaik ialah yang mengajar dan belajar Al-Quran. Mana lagi nak dapat? 1 huruf 10 pahala. Kalau kita boleh convert dengan RM1, 10 tu mana RM10, tentu orang belum maklum kalau tahu. Tapi kerana tak tahu. Kita tak tahu banyak mana 10 pahala tu banyak mana kalau nak convert balik dalam duit kita. Tapi itulah Nabi sebut. Kemudian, asuhlah, didiklah anak-anak kamu membaca Quran. Kemudian ada ayat Quran lagi, kita baca sikit, kita tahu dah. Iaitu orang yang mengajar, belajar Quran, baca Quran ni semua ujung itu. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Kita baca Quran, satu perniagaan yang tak rugi, semua dapat pahala. Jadi itu sikit mukadimah setiap kali kita mula tazkirah pendek ini. Kita ada peluang untuk baca Quran, kita balik di rumah, kita tambah, kemudian kita ajak anak-anak kita untuk bersama-sama dengan kita. Baca Quran, dia baca Quran, kita dapat pahala. Orang dalam kubur pun dapat pahala, kasih kat cucu. Alhamdulillah, pagi ni syukur kerana dapat bersama dalam halakat tazkirah ini. Dua-dua buah sekolah ni, guru-guru dan kaki tangan bukan akademik. Kita dapat bersama dalam halakat tazkirah pendek ini, mudah-mudahan sekali sedikit kita ambil pengajaran dari tazkirah ini. Apa yang kita harap pertama ialah satu, berlaku terasa pada hati kita. Kita bercakap ni sebenarnya tuju kepada hati. Kita cakap kena nak rasa ni, kita cakap kepada hati ni. Kalau hati dah berubah, dia berlaku berubah. Jadi apa yang kita harapkan, tazkirah ini pertama, hati kita terasa bahawa kita bila-bila masa pun boleh dipanggil pulang oleh Allah. Itu satu nak kena sayang. Orang dulu kata apa dia sebut mati. Terus ada sebut, memang Nabi suruh sebut. Banyaklah kamu sebut
Mati iaitu yang menghalang habis semua kelezatan. Hazim al-lazat. Jadi pertama kita dapat terasa bahawa kita bila-bila masa pun boleh dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muda ke tua ke kecil ke semua balik. Kerana kita didatangkan ialah untuk dipanggil pulang balik. Allazi khalaqal maut wal haya. Allah yang menjadikan mati. Allah sebut mati dulu dalam surah Al-Mulk yang sunat kita baca setiap malam. Allazi khalaqal maut. Allah yang mencipta mati. Dia hantar kita ke dunia ni, dia beritahu kita nak dimatikan. Kemudian death mandatory, mesti mati. Tinggal bila tak tahu, itu qada Allah. Tapi mati memang. Allazi khalaqal maut. Allah yang mencipta mati. Boleh dipanggil balik bila-bila masa. Kerana kita datangkan sekejap ke dunia, kemudian akan balik ke alam tempat kekal kita. Kita datang sini sementara. Dan selalu disebut mali walid dunia. Bila sahabat rosak belakang Nabi Rasulullah, maka kalau kami beri lapik ke atas tikar Rasulullah kerana kerah daun kurma kering berbekas di belakang Nabi Abdullah bin Mas'ud, sapu-sapu gosok kasih kat Nabi. Maka Rasulullah kata, kalau kamu belikan kau pelapik, dia nak beli duit tak ada, ada yang susah nak ganti tikar baru tak ada. Dia kata, kalau kita beli satu untuk lapik supaya belakang Rasulullah tidak berbekas bila bangun tidur. Tapi Nabi kata ada, selalu anak sebut mali walid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha. Bandingan saya dengan kehidupan dunia adalah seperti seorang perantau yang menaiki kenderaan, kamu dalam perjalanan istadalla, berteduh di bawah sepohon kayu. Istadalla tahta syajarah, dah berjalan berlindung, berteduh di bawah sepohon kayu. Kemudian summa raha wa tarakaha, kemudian pohon kayu itu ditinggal. Dan dia berlalu. Pohon kayu itulah dunia. Wa tarakaha, dia tinggalkan dunia ni. Raha wa tarakaha, kemudian dia berlalu meninggalkan dunia ni. Jadi itulah dunia ni tempat persinggahan untuk mengambil bekal. Disebut, orang dulu sebut dunia mazra'atul akhirah. Dunia ialah sebagai ladang untuk akhirat. Tak akan dapat kebaikan di akhirat tanpa usaha di dunia ini. Walaupun berkala dengan usaha kita boleh masuk syurga, nak bayar harga kehidupan ni pun tak boleh bayar dengan ibadat kita. Tapi kasih Allah Subhanahu Wa Taala, ini atas kasih Allah kerana kita taat kat dia. Dia bagi peluang kat kita. Bandingan kita dengan dunia ni, itulah Nabi bagi tahu hidup dunia seperti seorang perantau berteduh di bawah sepohon kayu. Pohon kayu itulah dunia untuk mengambil bekalan, minuman, apa kemudian roha dia berlalu meninggalkan. Watarkah, dia tinggal dunia ni dan baru masuk ke alam baru. Dan alam baru dengan alam ni adalah cukup dekat. Kalau saya sirah sahabat dulu, dia mati dalam peperangan bersama sahabat. Kemudian sahabat dia tak mati. Tak syahid, dia syahid. Sahabat dia yang tak mati ni berjumpa dia dalam mimpi. Dia kata, akhi, entah jangan ingat ini lamunan tidur. Ini aku cakap benar. Kamu ambil baju besi yang aku pakai, tu baju baru, ada kualiti dah. Kamu ambil seorang yang ambil, disimpan. Fulan bin Fulan ambil, disimpan di balik pintu. Rumah Fulan bin Fulan. Entah pergi ambil. Yang kedua aku ada hutang. Kemudian ada orang berhutang kat aku, kamu pergi minta, kamu tolong pergi bayar. Ni jangan ingat mainan tidur. Lamunan tidur, mainan mimpi ni mainan tidur. Tapi ini adalah benar. Mana dekat sangat hubungan kita dengan alam barzakh. Kemudian sahabat balik cari, memang benar. Baju besi dia memang orang ambil dan sembunyi balik pintu. Kemudian pergi tanya orang yang berhutang, benar. Orang yang dia tak bayar hutang lagi, benar. Jadi benar. Sebab itu kalau kita baca surah Asy-Syu'ara, bagaimana kita berjumpa ibu dalam mimpi. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi bila sampai masa Allah ambil dia tempat dia balik tempat alam barzakh, kita Allah lepaskan balik ke dunia alam surah Asy-Syu'ara. Itu masa kalau dah lepas kita baca sekali. Sebab kita semua akan berjalan ke sana, cuma cepat atau lambat. Kalau antum dapat umur macam Ustaz ni, syukurlah. Ustaz pun minta, ada sikit lagi minta. Beberapa tahun lagi kalau Allah izin dah hidup, antum pun boleh minta, kena kita minta. Allah Maha Pengasih. Oleh kerana itu kita perlu kutip, ambil apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW daripada Al-Quran dan daripada sunnah baginda dan sirah hidup baginda.
Walaupun nampak kecil, tapi ia yang besar. Tapi dah orang nampak kecil hari ni, tapi kita kena nampak besar. Sebab yang datang daripada Allah. Wallahu yaqulul haqq, Allah berkata benar. Apa yang Allah datang semua yang benar. Hak manusia buat belum tahu. Sebab itu kalau sebut ini datang daripada Allah, datang daripada Rasul, kita sami'na wa ta'na. Tapi kepada manusia kita boleh bincang, tapi kita tak setuju. Tapi kalau Allah, hak Rasul, sebab daripada Rasul semuanya daripada Allah. Sebab itu kita sami'na wa ta'na. Jadi kalau anda ikut, main kalau anda ikut bacaan pagi, Abu Dahdah panggil balik, panggil komah dia, ya Umar Dahdah, labbaika, labbaika, dia kata. Dia jawab kat suami nak kita pergi Mekah, labbaik Allahumma labbaik. Kita panggil, katakan Allah ni suami dia panggil, ya Umar Dahdah, labbaika, keluar kamu daripada rumah ni, tanah ni telah aku pinjamkan kepada Allah, mana sedekah pada jalan Allah. Ada 600 pokok kurma. Habis semua dalam tu. Dia keluar dan anak-anak dia semua keluar. Ini sahabat dulu. Yuqridullah qardan hasanah, beri pinjaman. Allah tak ajak pinjaman kita. Tapi kita beri pinjaman, kita beri derma kerana Allah. Apakah Allah nak kita pinjamkan ya Rasulullah? Dia tanya Rasulullah, Rasulullah kata benar. Kalau begitu ya Rasulullah, dia pegang tangan Rasulullah. Kebun saya ambil lah, ada 600, ambil lah kebun saya. Saya bagi kerana Allah. Alamnya ada 600 pokok, sahabat bilang tengok ada 600 pokok kurma. Kita boleh bayang tengok banyak mana. Tapi dia kaya Allah. Dia kaya. Kaya pun alhamdulillah yang tak bakhil. Ada orang kaya nak menumpang, tak boleh pada juga. Ada yang kaya alhamdulillah. Yang beriman untung. Kerana itu bila kita kutip dan ambil apa yang disampaikan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang daripada Allah, diuraikan oleh baginda, sirah baginda. Walaupun tempat nampaknya kecil, tetapi ianya besar arti dan pengajaran dalam melayari kehidupan kita. Sebagai Muslim mukmin satu hal. Sebagai Muslim mukmin satu hal, tak mahu nak tutup untuk sikit. Sebagai Muslim mukmin, kemudian sebagai muallim, sebagai guru kita. Sebutnya kita sebagai muallim, Nabi dia sebagai muallim. Kemudian naik sikit, murabbi, mudarrib, jurulatih. Dia tadribkan sahabat-sahabat. Murabbi, mudarrib. Jadi tak kira siapa pun kita nak hidup dalam dunia ni, kita kena ingat bahawa kita ni pertama tadi datangkan sekejap saja, kemudian kita nak balik. Kemudian apa yang Nabi sampaikan kita kutip yang datang daripada Allah. Walaupun nampak kita orang lain nampak kecil, tapi kita nampak dia besar. Arti dan pengajaran melayari kehidupan kita dunia ini. Sebagai Muslim mukmin, Muslim tentu mukmin ada. Kemudian muallim sebagai guru. Ditambah lagi sekolah kita Madrasah Akhlak Amali sebut tadi, ialah kita institusikan dakwah dan tarbiyah sekolah kita. Menengahkah, rendahkah sama. Untuk kita institusikan dakwah dan tarbiyah. Jadi kita di sini sebab pertama muallim, guru yang kita tak putus dengan Nabi SAW. Itu sunnah dah. Inama bu'istu mu'alliman. Saya sesungguhnya hanya saya diutuskan untuk menjadi guru. Jadi kita punya qudwah, contoh dia. Tempat rujukan kita ila Rasulullah. Biar siapa pun kita, itu dia. Kemudian yang kedua, bila kita dah ambil, kita harap berubah pada hati. Yang kedua, lahir daripada hati ini perubahan sikap. Ini yang besar. Kalau perubahan sikap, sebab itu sikap yang baik kita sama kita tak boleh pukul buah belakang. Ujuk ke WhatsApp, sembang-sembang kutuk kita sama kita. Tidak baiklah. Kita boleh kata, tapi benar itu diambil kira oleh Allah SWT. Kerana orang yang mengetahui, dia tahu siapa yang kata. Kalau dia tak mahu, kita guru, murabbi, da'i, mu'allim, yang ada kaitan dengan Islam, ada hubungan dengan Nabi, innama bu'istu mu'alliman. Hanya saya diutuskan untuk menjadi seorang guru. Adabani Rabbi, Allah mendidik saya. Ahsana ta'dibi, sebab itu budi pekerti saya baik.
Jadi perubahan sikap. Benar-benar yang tak elok, yang boleh menjadi poket-poket untuk nak merosakkan ukhuwah, nak merosakkan kerja-kerja. Ini poket-poket kecil kita kena buang. Sama-sama kita masuk dalam WhatsApp ke, masuk dalam grup kita kutuk. Kita ingat boleh simpan rahsia, tak boleh simpan rahsia. Allah tahu, akhirnya terbongkar je rahsia ni. Sama-sama kita tak boleh merosakkan ukhuwah. Kita duduk dalam sebuah bangunan atau manhaj yang sama disebut oleh Ustaz Khairul Mali tadi. Atau manhaj yang sama, kita nak kena rasa. Kita duduk di atas manhaj yang sama, kepahaman yang sama, alat tuju yang sama, matlamat yang sama. Jadi tak boleh ada benda-benda tu. Kalau ada, kita elakkan. Dia poket-poket ni memang bukan zaman kita. Zaman dulu pun ada poket-poket ni. Tapi dibuang habis oleh Nabi SAW. Dibuang akhirnya orang so menangis. Kami tak kata ya Rasulullah kepada engkau. Tapi mereka yang muda ni, anda sebut ni, pasal kita ada guru muda, guru tua, poket-poket kecil ni jangan biar lama masuk dalam WhatsApp, heboh orang baca. Kita bekerja ada sebuah institusi, kemudian kita berkelahi. Kalau ada yang tak kenal mak abang ada. Ada yang tak kenal mak abang. Kita yang berhubungan itu tak elok. Jadi ada perubahan sikap. Jadi kita duduk dengar lama dah. Kita bukan ambil masuk tengah kanan tengah kiri sebab terpaksa. Tapi kita datang dengan kerelaan hati. Jadi ada perubahan sikap. Perubahan sikap ni yang penting. Kalau tak ada perubahan sikap, tak boleh. Ataupun kita sebut disiplin diri. Kita kena ada disiplin diri. Kemudian bagaimana ada istimrar, ada istimrariyah. Seterusnya, macam tu ya. Bukan senang nak dapat iltizam macam ni. Sebab tu kita perlu ada majlis tazkirah. Ada majlis tazkirah untuk kita semak balik diri kita. Jadi kerana masa sikit, anda sebut gitu sikit. Seorang lelaki bertanya Rasulullah. Datang seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, dia beriman, dia panggil sahabat. Jadi seorang lelaki ini seorang sahabat. Seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan atau perbuatan yang terbaik di dalam din Islam? Dalam Islam apakah amalan? Amalan, kegiatan-kegiatan, kerja-kerja yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain. Dia kita dalam masa Covid ni ada orang bunuh dia ketiadaan makanan. Ada orang yang bajak bantuan. Kalau orang minta tu saya anda baca ada hadis. Kalau orang minta kat kita nampak di tangan dia orang perempuan ada gelang. Tapi kita walaupun nampak gelang di tangan dia ada 20 pin tau. Tapi dia minta kita bagi. Rasulullah kalau orang minta dia kata tak boleh. Walaupun tak ada. Tapi sahabat dapat baca dah lama hidup dapat membaca perasaan Nabi. Nabi bangkit jalan sana sini. Sahabat bawa baju. Sahabat bawa makanan. Bagi untuk orang yang datang meminta. Tanpa duduk lama dengan Nabi. Nabi tak kata tak ada. Nabi berusaha semampu yang boleh. Jadi kamu memberi makan kepada orang lain. Ini kalau minta bantuan kat kita. Ini zaman Covid ni dia minta tak banyak, sikit bagi. Jangan tak bagi. Sikit. Tapi kalau kita sini, kita di sini Masya Allah lah. Kalau tengok sini sekolah ni Allah Alam sini selalu mak ayah hantar makanan hadiah kat guru materi. Kemudian guru-guru materi pun bermurah hati. Kita sama-sama tak ada pun bermurah hati. Bak penuhi, mudah-mudahan Allah bagi pahala. Terima sedekah kita tu. Jadi kamu memberi makan kepada orang lain. Yang kedua, buat baiklah Islam, kamu memberi makan kepada orang lain. Yang kedua, kamu memberi salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang kamu tidak kenal. Jadi ambil yang ni dulu, tengok masa sikit. Ada lagi masa insyaAllah. Jadi kamu memberi makan kepada orang lain. Termasuk di bawah perkataan memberi makan, memberi bantuan, memberi nasihat, apa yang boleh. Kamu memberi bantuan. Memberi makan minum yang terbaiklah. Kalau kita ada. Kalau tak ada, takatnya apa yang kita ada, tak ada takat mana yang boleh. Tapi disuruh bagi orang yang ada, memberi makan kepada orang lain, memberi bantuan kepada orang lain. Tapi kalau sebut bantuan, lain-lain pun boleh juga. Memberi sedekah, memberi pinjaman. Kita sebut qardul hasan. Kerana Allah tolong orang yang memerlukan.
Jadi kita tolong orang, Allah tolong kita balik. Dalam surah Baqarah ada dengan sahabat Abu Dahdah tadi, ya Rasulullah, apakah Rasulullah Allah nak suruh kita memberi pinjaman? Rasulullah kata, ya, bala. Kemudian habis dia kebun dia, sebuah kebun dia tu, bustan dia, hadiqah dia tu, dia bagi. Kalau kita pelajar-pelajar yang susah, balik kita di sekolah, rendah dan menengah, ada pelajar susah, kita berusaha untuk cari bantuan untuk dia. Baik itu kita ada tabung anak yatim misalnya, dia susah, tabung pelajar susah. Kadang yang mentak keluar kita bukan semua senang, kerja biasa saya, tapi kerana ada masa kita bagi lama, dia nak bekerja senang, dia ambil habis pejabat, dia ambil. Bukan ada saya tahu, anda kenal. Ada yang tak tanya anak di mana sekolah rendah, materi Ustaz, senang je, senang pergi ambil, mantap, pagi-pagi petang pergi ambil, habis pejabat boleh ambil. Tapi bukan semua senang. Jadi kalau yang susah, kita beri bantuan untuk mereka. Kita pun nak bagi banyak, kita tak ada, tapi sikit ada je kita usaha cari kepada orang online untuk bantu, boleh bantu online untuk bantu. Kita pun tidak berapa ada, kecuali beberapa orang dalam kalangan kita. Kita pun tak ada, tapi usaha untuk dapat membantu. Usaha kita diambil kira oleh Allah. Niat yang baik. Manusia itu dia mati atas niat dia, iaitu niat yang baik. Allah nak bagi pahala. Tapi bagaimanapun, kita pihak sekolah, kalau kita di materi, kita berusaha sekadar mampu. Dan berdoa semoga Allah nak tambah bantuan pada masa-masa yang akan datang. Sekarang ni alhamdulillah. Sekarang ni alhamdulillah Allah tolong banyak. Memang semua kita bergantung pertolongan kepada Allah, kita bukan ada apa. Sebab itu hubungan kita dengan Allah nak kena jaga. Kita buat yang fardu betul, alhamdulillah. Tapi tak cukup dengan fardu. Mata taqarraba 'abdi bin nawafil dalam hadis qudsi. Bila seorang hamba, bila hamba aku mendekatkan diri kepada aku dengan nawafil, dengan ibadat sunat, kuntu uhibbuhu, aku kasih kepadanya. Jadi kita nak kena dapat kasih Allah. Tak dapat usaha untuk dapat kasih Allah. Benda-benda sunat boleh kita buat walaupun sedikit. Mudah-mudahan bila kita minta keadaan tangan, Allah terima. Kemudian Nabi sebut kamu mengucapkan salam. Tambah sikit. Kemudian kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Biasa 10. Jawab dia waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi jawab waalaikumsalam warahmatullahi 20. Mari yang mengambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab penuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30. Jadi nak hubungkan balik silaturahim atas nama Allah. Assalam itu nama Allah. Allahus salam wa minhus salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sayyidatuna Khadijah bila Allah diberitahu Allah berkirim salam kat dia, dia tak tahu nak jawab macam mana. Asal bau-bau lagi. Dia jawab Allahus salam wa minhus salam wa ila Jibril assalam. Sebab itu kita kalau boleh masa lepas solat, jangan tinggal Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu paling pendek. Sibuk macam mana perjalanan pun Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan ajak anak-anak kita, juga anak-anak didik kita. Jadi kamu yang kedua, kamu Nabi sebut kepada kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Di hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Anak pengalaman anak masa dulu dia pakai salam kita minta sedekah. Dia perlimai itu salam minta sedekah. Sampai nak mengajak satu masjid, kita ustaz kalau orang tu pakai surat katok, ya surat sekat boleh kita bagi salam. Atau kita pakai surat katok boleh bagi salam. Macam itu makna kejahilan. Ini masalah besar kepada Islam ialah kejahilan umat. Kejahilan umat sekali amat besar. Rugi kita nah. Kenapa Islam ini mundur ialah kerana kejahilan umat tentang din mereka. Sebab itu sekolah kita bina, sekolah kita wujudkan ialah untuk dakwah dan tarbiyah. Kita nak bagi dapat faham Islam. Kemudian mereka menjadi pelapis untuk nak bawa balik Islam, ketengahkan Islam dalam masyarakat. Sekarang ni syukur. Syukur. Allah bagi anak-anak buah kita di materi ni. Alhamdulillah bila mereka keluar, mereka tak lupa materi. Paling tak ada jual zakat mereka hantar. Syukur kata Allah.
Orang yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenal. Jadi balik saya sikit lagi anak saudara, kesimpulan Nabi bila diminta bantuan amat sukar untuk menjawabkan tidak ada. Jadi Nabi usaha jangan dapat diberi, tapi sahabat dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang beriman. Mereka tahu, melihat wajah Nabi, mereka tahu, mereka bantu. Dengan sebut tadi, kalau orang minta sedekah ke kita, minta bantuan, dia ada gelang, dua gelang tu, itu pun kita yang kata, dia dah duduk minta bagi, Nabi suruh. Sekarang umat Islam, banyak sekarang ni umat Islam memerlukan bantuan. Kesan daripada COVID-19 dan sebab-sebab lain. Jadi banyak dia minta bantu kita. Kalau minta bantu kat kita, tak boleh kita bagilah. Jangan kita tak ada. Apa yang ada sikit pun kita bagi. Kemudian kita di sekolah, materi. Banyak sahabat-sahabat, ayah-ayah dan kaum kerabat. Belajar selalu menyumbang lah kat sekolah. Hatta makanan pun dia hantar. Jamu guru lah. Ini anak-anak mereka. Jadi yang kedua tadi, nak balik tadi bila kita dah ambil hadis ni, kemudian kepahaman daripada tazkirah kita ni, kita perlu kepada perubahan sikap, attitude kita atau mauqif kita. Kemudian kita ada attitude, berubah sikap, kemudian disiplin diri. Kalau ada benar ni semua, insyaAllah. Kemudian satu lagi, masuk dalam hati kita mengharapkan redha Allah. Kita duduk di menteri yang dah menengah ni, boleh rebus beras saja. Takkan boleh rebus nasi saja, kita nak makan orang lain, tak ada. Kita doa kepada Allah, satu masa nanti Allah bagi. Dah ada usaha. Kita ada usaha dah. Untuk mudah-mudahan Allah bagi, tapi insyaAllah kalau anak mati pun anak ada kemudian ni Allah bagi. Jadi kita perlu kepada perubahan sikap kita ni. Jadi sikap ni cukup penting. Kemudian kepada lebih baik, lebih positif. Kalau ada yang kita nampak pandang kita baik, Rahman bagi tahu. Kita boleh bincang dan tengok untuk memajukan sekolah. Kemudian nak membangunkan din Allah. Untuk lebih selesa, sesama kita memikul tanggungjawab. Memikul tanggungjawab, memikul amanah. Yang terpikul di atas bahu kita. Dia masrah, ayah ibu masrah, anak-anak kita, anak mereka kat sekolah. Untuk kita didik dan mereka adalah amanah Allah. Sebab itu kita kena jaga dengan baik, kita bekerja dalam bentuk kolektif. Secara jamaah. Seorang-seorang nak kena, tak boleh kena didik. Sebab itu, dengan jari guru yang mengajar agama, pendidikan Islam, saya nak perbetul solat budak. Kalau tengok budak duduk sembahyang, kaki tak cacak masa sujud sekolah rendah misalnya. Kita sekolah menengah pun dengan guru pendidikan Islam ya. Siapa-siapa pun, kita semua murabi. Beritahu. Duduk antara ada sujud. Duduk tahiyat, kaki duduk lepak macam tarik andok ya. Kita panggil tak tekan. Ataupun saya lah, saya gedik-gedik pula kaki kanan atas kaki kiri. Nampak macam tekan, tak tekan, tidak betul, sama-sama tolong. Ada apa yang tak baik, kita sama-sama. Sebab sekolah kita ialah sekolah tarbiyah dan dakwah. Jadi kerja besar ini untuk melahirkan anak-anak didik yang ada disiplin, yang excellent. Kita nak akademik, dia excellent, bagus. Tapi kita nak juga dia ada syakhsiyah. Akademik, keamanan. Excellent je dari segi kepribadian. Kemudian sebagai penyediaan rijal untuk mendukung Islam masa akan datang. Lagi merasa kita masa sekolah kita ni yang serba kurang ni, yang masa tadi Takhir Amali sebut juga, kita amat sekolah ni walaupun serba kurang, infrastruktur dia, kemudian pendapatan kita ada macam-macam lagi. Kita mai sekolah ni ada peluang. Dan nak kena rasa ini peluang untuk berbakti di masa yang sama. Peluang untuk berbakti sebelum kita dipanggil balik oleh Allah. Di masa yang sama sebagai penyediaan azad, penyediaan bekalan untuk kita nak bawa balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana sekolah kita sebutlah sekolah dakwah dan sekolah tarbiyah. Dakwah ialah untuk melahirkan, untuk merubah masyarakat. Dakwah budak-budak supaya dia jadi soleh, bagus, membawa sosial Islamiah. Kemudian tarbiyah untuk melahirkan kepimpinan. Kita bukan dakwah lepas. Kalau dakwah lepas kita macam hari inilah mengajar bagus, tapi dia iltizam dengan Islam sembahyang ya. Yang lain dia tak bawa. Jadi sebab itu almarhum nampak bagaimana nak selesai. Adalah yang lain sikit-sikit, tapi nak dengan mengajar secara touch and go, kita mengajar Assalamualaikum warahmatullahi habis. Minggu depan pula malam ni kita nak belajar hadis 40. Ajak balik. Tapi kita tengok dia hayati dah hadis 40. Sebab kita tidak pernah tidur bersama. Jadi Nabi dia proses tidur semasa perang. Macam mana mandi semasa perang, Nabi letih gantung baju, Nabi kering takut di pokok. Jauh sikit pada sahabat. Tiba-tiba ada seorang Arab dusun duk perhati tengok. Kemudian dia pegang pedang. Dia tunjuk kepada Nabi, sekarang aku nak bunuh kau, siapa boleh tolong kau? Dia macam orang Nabi. Nabi jawab kepada Allah, jatuh pedang. Kemudian Nabi pedang tu tunjuk kepada dia balik. Aku nak, kalau aku bunuh kau ni, siapa yang boleh tolong kau? Tak ada dah. Tak ada tokoh bukan boleh main tolong. Jadi ini Nabi SAW. Apa yang dia tunjuk ke kita semua. Nabi, sahabat-sahabat dapat tidur bersama, makan bersama. Tapi majlis nak perang, hantar nak perang pun, Nabi mula dengan Quran. Siapa baca? Antaranya ialah Abdullah bin Mas'ud. Bacaan dia masih basah, bacaan baru diturunkan. Dia duduk sini di tempat yang tinggi. Sebelum peperangan berlaku, Rasulullah suka dengan bacaannya. Kalau kamu nak dengar bacaan Quran masih basah, bacaan baru diturunkan, dengarlah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Tengok orang yang Allah Ta'ala kirim salam, so baca Al-Bayyinah. Kita ada baca lah, kita tak baca lagi. Surah Al-Bayyinah. Rasulullah baca Ubay. Ya Ubay, Allah suruh aku baca surah ini kepada engkau. Surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut nama saya? Kemudian kata Rasulullah, benar, Allah menyebut nama engkau. Apa dia rasa dia satu, tak tahu nak bayang lah yang mata saya. Kerana iman dia diterima Allah, diberi pengiktirafan oleh Allah. Sebab itu Sayyidina Umar pilih dia menjadi imam tarawih semasa dia menjadi khalifah. Bacaan dia sedang. Sahabat-sahabat ni baca sedang. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi anak habis cakap tu saja. Terima kasih kepada semua yang dapat bersama. Mudah-mudahan sikit tazkirah pendek ni dapat masuk ke hati kita untuk kita ambil balik. Ada perubahan sikap, ada perubahan bermula dalam hati. Kemudian merasa pengambil sekali bahawa inilah tempat peluang Allah bagi untuk kita melaksanakan ibadat dan jihad sekadar yang kita mampu. Di masa yang sama tempat penyediaan untuk balik ke alam yang kekal. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.